Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Okey adik-adik, hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas, kepentingan azan dan iqamah kepada agama dan masyarakat. Okey, sebelum tu adik-adik, mari kita buka muka surat 126. Ustaz ulang, muka surat 126 dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 4. Okey, nanti adik-adik akan nampak gambar rajah carta seperti yang Ustaz terterakan dalam video ini. Okey, kita tengok dahulu kepentingan azan dan iqamah kepada masyarakat. Di dalam carta ini, buku teks telah menunjukkan kepada kita 3 poin utama yang akan Ustaz terangkan selepas ini. Okey? Baik, nombor 1. Berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Jadi, antara kegunaan azan pada masyarakat adalah melatih masyarakat supaya berdisiplin, mematuhi masa untuk mendirikan solat. Nombor 2. Bersatu padu dan saling memahami. Azan menggalakkan kita untuk bersatu padu bersama-sama menyahut soran azan, berjalan ke masjid atau surau untuk mendirikan solat secara berjemaah bersama-sama. Dan ini menggalakkan kita bersatu padu dalam semua perkara. Nombor 3. Masyarakat sentiasa mengingati Allah. Apabila azan dilaungkan, masyarakat yang mendengar akan berasa dekat dengan Allah. Sebab bila ingat Allah selalu, Allah pun dekat dengan kita. Sebab Allah pun ingat pada kita. Okeylah adik-adik, kalau tadi kepentingan azan dan iqamah pada masyarakat, kali ini kita akan bicarakan kepentingan azan dan iqamah pada agama. Nak tahu apa dia? Kita lihat pada gambar rajah di atas. Nombor 1. Kepada syiar Islam. Apabila azan dan iqamah itu dilaungkan, itu namanya kita sedang menegakkan salah satu daripada syiar Islam. Itu menandakan kita sedang memanggil orang untuk bersolat dan bersedia untuk menyembah Allah Ta'ala. Ini adalah syiar Islam. Okay, nombor 2. Untuk memaklumkan kepada muslimin tentang masuknya waktu solat. Okey anak-anak, orang Islam kita ni perlu ada peraturan. Nak buat apa-apa mesti ada peraturan. Jadi solat pun sama. Tak boleh solat sesuka hati. Mesti dah masuk waktu baru boleh solat. Jadi macam mana nak bagi tahu dah masuk waktu? Dengan azan. Begitulah. Islam menuntut kita ni supaya melakukan sesuatu mengikut peraturan tertentu. Okey, nombor 3 pula, azan itu untuk seruan muslimin bersegera solat berjemaah di masjid atau surau. Okey, dalam satu hadis ada menyatakan, apabila saja kamu mendengar laungan azan, maka bersegeralah mendirikan solat dan tinggalkan apa yang kamu lakukan. Itu menunjukkan Nabi suruh kita ni kalau dengar azan, cepat-cepat pergi sembahyang dan tinggalkan apa yang sedang kita buat. Itu adalah yang terbaik. Okey, yang terakhir, nombor 4. Mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Betapa Allah sayangkan kita ni, umat akhir Nabi Muhammad ni, umat akhir zaman, senang sangat nak dapat pahala. Jadi orang yang melaungkan azan iaitu muazzin pun dapat pahala. Kita yang dengar, yang diam dan kemudian kita jawab laungan azan tu, kita pun dapat pahala. Jadi jangan lupa adik-adik, kalau azan
senyap dan jawab semula azan itu. Okeylah adik-adik, nampaknya sudah tamatlah kita punya pelajaran tentang azan dan iqamah. Jadi Ustaz harap adik-adik dapat lagi lah membuat praktikal untuk azan dan iqamah di rumah sepanjang cuti PKP ni. Jadi sampai sini dahulu kelas Ustaz Faizal. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang lain. Assalamualaikum.